Sihat? Siapa yang tak sihat macam saya? Oh, ada juga. Okay, baik. Sebelum tu, saya nampak ramai familiar faces. Semak Kajang, berapa Semak Kajang mana ni? Okay. Oh, daripada SBP? SBP yang tanya SBP? Ada SBP? MRSN? SMK? SABK? Okay, so yang lain hadiah lah. Alright, okay, terima kasih. Okay, so sebut sedikit tentang diri saya. So boleh panggil saya Cikgu Yasin ataupun saya Yasin. Tak panggil Ustaz pun silakan. Okay, pertama sekali, bengkel kita hari ini bengkel yang santai. Santai tu maksudnya saya bagi peluang untuk kamu tanya apa sahaja tentang Maths SPM, anything. Okay, sama ada dari segi mental, markah, apa sahaja. Okay, dan rebut peluang ni. Okay, tak payah panjang tadi saya lah. Sebelum ni saya mengajar di SBP, so Semak Kajang tu adalah batch yang terakhir yang saya ajar di Semak Kajang. Dan sekarang saya sedang sambung belajar full time master. InsyaAllah lagi 1 sem setengah habis. Okay, lepas tu tak tahu lah saya kemana kan. Okay, so sebelum kita start lah, kita panas badan dulu, sejuk. Sejuk kan, saya rasa sejuk. Nanti kalau rasa sejuk sangat bagi tahu, sebab saya boleh perlahankan sikit lah. Okay, setakat ni okey ke suhu? Okay, baik. So yang mungkin yang pernah attend bengkel saya, kita dah pernah main game ni. So nama game ni One to Sum. Okay, kalau osong kita gunakan apa? Osong kita gunakan burung, batu, air. Okay, One to Sum. Sum is an English word. Sebelum tu lupa pernah tanya DLP. Siapa yang DLP student? DLP class? Okay, so bahan yang saya sediakan, modul dan juga slide both in new language. Tapi explanation most likely sebab majority dan yang non DLP. So bahasa pengantaran adalah bahasa Melayu. So kalau ada yang tak jelas, angkat tangan. Okay. Okay, so sum. What is sum? Siapa nak tahu? Siapa yang tahu? Okay, biasanya dalam bengkel saya buat banyak cuki-cuki. So siapa yang respon, siapa yang nak tanya, siapa yang jawab soalan, siapa yang tolong saya baca soalan, saya bagi cuki-cuki. Okay, yes, semua masuk sum. Jumlah tambah. Jumlah tambah. Bang, daripada tadi saya nampak buka beg tengah. Daripada tadi je. Okay, terima kasih. Okay, baik, betul. Sum ada bermaksud hasil tambah. So apa yang kita akan buat? Okay, kalau osong kita gunakan burung, batu, air. One to sum kita gunakan bilangan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebelum kita start, kosong nak main tak? Siapa nak main? Angkat tangan. Okay, so tak ramai. Okay, tak ada yang angkat tangan. So ingat, kosong tak main, kosong tak main. Okay, baik. So apa kita akan buat? Kita akan tambahkan ni. Siapa yang sebut hasil tambah dulu, dia menang. Okay, siapa nak tolong saya buat demo seorang? Demo. Orang lain tak. Siapa nak demo? Ada banyak cuti lah. Amin. Ya Habib. Okay, siapa nak ngomong? Zul. Okay, Zul. Jelas tak Zul? Okay, kita try Zul. Sebut one to sum tau. Okay, one to sum. Okay, berapa? 6. Okay, sekali lagi. One to sum. Okay, 3. Zul sebut dulu, dia menang. Jelas? Okay, terima kasih Zul. Okay, berkat. Alright. Okay, so sekarang dapatkan pasangan berdua. Yang putera-putera lah, puteri-puteri. Pasangan berdua. Okay, so basically yang ini memang berdua lah. Yang bertiga ni maksudnya boleh belakang sikit. Okay, sekarang. Okay, semua bangun. Video macam ni memang kena
Baik, sedikit. Okey, semua bangun, semua bangun, semua bangun. Semua bangun. Okey, saya nak bagi tahu macam mana permainan ini akan beroperasi. Okey, okey. Baik. Kamu akan lawan secara berpasangan. 2 kali menang baru dianggap sebagai pemenang. Pemenang duduk. Yang kalah bergerak cari lawan lain. Okey. Last kali kita akan dapat seorang daripada putera, seorang dari puteri. Okey, jelas? Okey, baik. 5 minit je maksimum. Okey. 5 minit bermula sekarang. Okey, sebut Wan Uzam. Dua kali menang dan dianggap sebagai pemenang. Pemenang duduk. Yang kalah bergerak cari lawan lain. Jadi yang kalah bergerak sendiri. Dah habis dah? Tiga duduk. Okey. Kalau kita semua duduk ni. Sampai dah ni. Sampai tiga duduk. Sampai tiga duduk. Okey, so putera dah ada. Okey, yang ibu puteri. Berapa sekolah? Satu sama? Dah habis dah? Siapa mana? Okey dulu. Alright. Okey. Siapa nama kak? Siapa nama? Ain. Ha? Uzan. N. Uzan. Okey. Baik. Okey. Baik. So sekarang dulu. Okey. Nanti kita akan bawa final. Alright. Saya tahu dalam game ni sejuk. Tapi masa main game tadi ada yang menggeletar. Selain daripada game ni sejuk, kenapa menggeletar? Kenapa? Stres. Ada juga yang tak boleh nak kira. Okey, stres, anxiety lagi apa? Sakit perut. Okey, apa lagi? Okey, baik. Benda-benda tu, benda yang sama berlaku dalam exam. Okey, bang. On time bang, ikut waktu bang. Okey, baik. Benda yang sama berlaku sama waktu dalam exam. Okey, benda yang simple. Contoh game tadi, simple je. Alah, tambah tak lebih daripada 10 pun. Tapi ada yang tak boleh nak kira, jam. Ada yang menggetar, anxiety, sakit perut. Okey, benda yang sama dalam exam. Saya ingat lagi kawan saya masa saya SPM, saya Ahmad Yasir, dia Abdul Muiz. So dia orang pertama, saya orang yang kedua. Okey, biasanya bila paper diarahkan boleh menjawab, berapa minit pertama kalau tak boleh keluar? Cuba siapa tahu? 10 minit pertama kamu tak boleh keluar. Okey? Dan 10 minit terakhir pun kamu tak boleh keluar. So kawan saya ni, dia memang, kita dah tahu dah, kawan-kawan yang semua dah tahu dah perangai dia. Sampai dia ada nickname lembu. Okey, alah sekolah asrama macam nickname lah orang dia kan. Okey, kenapa nickname dia macam tu? Setiap kali selepas
makan pagi, breakfast, dia akan terus jadi tandas. Kita orang kata dia punya trakea ni sambung terus ke rektum. Makan terus nak keluar. So, waktu exam 10 minit pertama tu menggigil dia tahan. Bila cukup dia 10 minit, dia pun terus keluar. Paper NMAC ni, paper NMAC. Okay, tapi dia memang power lah NMAC dia. Sekarang ni engineer dekat around Maklang juga. Saya ingat dekat mana. Okay, baik. Benda yang simple sama juga dalam exam. Sometimes, okay, saya yakin waktu trial yang lepas mesti kamu buat latihan, betul? Dan ada soalan, okay, ada form 4 lagi. Siapa yang form 4 lagi? Kurang main juga form 4. Okay, ambil pengarah, ambil penyumbang. Okay, baik. Sewaktu trial, saya yakin sebelum trial kamu buat latihan. Dan ada soalan yang hampir sama keluar. Tapi mungkin walaupun sebelum trial kamu boleh jawab, dalam exam tiba-tiba tak jawab. Tiba-tiba blank, tiba-tiba blur, tiba-tiba careless. Benda yang sama. Sebab apa? Dia tadilah anxiety, sakit perut, okay, takut. But why? Kenapa benda tu keep happening? Why? Okay, ramai student dia rasa dia buat latihan banyak, itu adalah preparation untuk exam. Okay, sebenarnya bila kamu buat latihan banyak-banyak, itu bukan preparation untuk exam. Not yet. Itu hanyalah untuk kamu tahu jawab. Baru untuk tahu jawab. Okay, so untuk exam macam mana pula? It's all about time management. Okay, baik. Saya rasa mungkin semua dah tahu. Kalau ada slide saya akan tunjukkan. Okay, Salim, apa yang saya nak sebut ni? Satu markah kertas 2. 1.5 minit. Satu markah kertas 2, 1.5 minit. Contoh, kalau soalan tu 2 markah, jadi berapa minit? 3 minit. Okey. Pertama sekali, kamu kena tahu jawab. Kamu buat latihan sampai kamu tahu jawab. Semakin hampir kepada exam, set masa. Okey. Set masa tu bukan waktu exam. Kalau waktu exam dah terlambat, buat sekarang. Waktu dekat prep, waktu dekat sekolah, waktu dekat rumah, waktu dekat tuition, buat latihan ikut masa. Kamu tengok soalan tu berapa markah, kamu set masa. Okey. Tapi again, pastikan first kamu kena tahu jawab. Kalau kamu tak tahu jawab, kamu set masa. Ibarat kamu set masa untuk kamu termenung. Okey. So pastikan tahu jawab dulu. Okey. Ni yang lari main game. Kita relax. Okay, baik. So maths is all about practice. Practice, and practice. Practice makes. Saya tukar sikit. Practice makes better. Okay. Okay, kenapa saya kata makes better? Sebab tak kiralah apa jua result kamu masa trial. Mungkin ada cikgu, saya tak lulus trial. It's okay. Practice. You will be better. Okay, katalah cikgu saya dah di kelas. Still practice. Mungkin kamu boleh cuba dapatkan markah 100. Okay, still practice. Mungkin kamu boleh siapkan dalam masa hanya 2 jam dan markah 100. Still practice. Okay, baik, saya rasa semua dah tahu paper maths bukan hanya untuk form 4 dan form 5, tapi dari form 1. Okay, tapi istilah dia bukan semua akan keluar. Istilah dia semua boleh diuji. Maksudnya mana-mana tajuk dari form 1, form 2, form 3, form 4 dan form 5 boleh diuji. Okey, semua sekali ada 53 topik. Banyak tak? Banyak. Kalau nak study semua sekali, sekarang mungkin tak sempat. Okey, daripada analisis yang saya buat untuk SPM dan juga trial, ada lebih kurang 28 topik yang kerap keluar dan keluar dalam SPM. Okey. Kepada sesiapa yang baru nak start, cikgu tahu lah nak start saja apa. Okey, pertama sekali kamu cari topik-topik yang banyak gambar, Venn diagram, graph, apa lagi, teori graph fungsi, penjelmaan, transformasi yang melibatkan graph.
tajuk-tajuk yang melibatkan graf ni kamu rasa kamu dah okey, kamu pergi kepada tajuk matematik pemuda. Cikgu, bukan susah ke cikgu matematik pemuda ni? Okey. Dalam banyak-banyak tajuk, 53 topik tadi, 4 topik ini sahaja yang soalan dia berulang-ulang dari buku teks. Ini je yang akan berulang daripada buku teks. Tajuk lain dia tak boleh berulang. Okey, tapi yang ini dia hanya akan ambil daripada buku teks sahaja. Tak lebih daripada tu. Okey. So kalau rasa dua ni dah okey, baru kita kompletkan yang lain. Okey, setakat ni ada soalan tak? Semua okey? Alright. Okey, kita tengok alat tulis. Saya pun dah masukkan dalam group WhatsApp. So saya harap semua ada. Okey, yang pertama, pensil mekanikal 0.5 ada tak? Okay, cuba kat pensil, 0.5, 0.5. Tangan 0.7, 0.5. Ada reason dia. Okey, kongsi pula. Okey, terima kasih. Ada reason dia kenapa saya highlightkan 0.5 sahaja. Okey, next. Pemadam, ada tak pemadam? Okey. Tolong pastikan semua alat ni lengkap, terutamanya untuk form 5. Jangan tunggu esok nak SPM baru nak beli. Kamu lengkapkan sekarang supaya bila kamu nak buat latihan, kamu tak buang masa. Okey? Baik, seterusnya pensil tak payah ragut. Pensil ni untuk apa? OMR sahaja. Okey, kemudian pembaris panjang, loop sinar. Ada tak? Ada bawah tak? Pembaris panjang? Ada. Dia bawa. Okay. Yang panjang, kita tahu. Okey, untuk SPM beli yang panjang. Okey, dan kalau boleh, cuba kamu buat inspection sikit dekat pembaris masing-masing. Semua tak? Kalau ada kesan bergerigi, beli baru, waktu exam baru buka plastik dia. Okey? Sampai macam tu sekali. Okey, next, flexible ruler. Siapa ada flexible ruler? Siapa ada bawa flexible ruler? Saya tertinggal saya beli. Ada tak? Okey. Okey, flexible ruler. Okey, jadi nama dia flexible ruler. Siapa ada bawa flexible curve? Ada yang bawa tak flexible curve? Okey, jual. Okey, yes. Okey. Yang ini flexible ruler, yang ini flexible curve. Apa tu cikgu? First time nampak ada? Okey, yang ini biasanya memang kita gunakan untuk melukis graf. Terutamanya biasanya ambil LK ataupun GKT memang digunakan flexible curve. Okey, tapi untuk maths saya nak kamu gunakan flexible ruler sahaja. Okey, jadi kegunaan dia kita nak session. Terima kasih. Okey, cantik lukis ada bawa tak? Okey, yang ini tolong sediakan. Sebab waktu trial mungkin kita tak gunakan. Okey, tapi untuk SPM tolong sediakan. Okey, yang paling penting sekali kereta. Okey, cuba keluarkan kereta masing-masing. Okey, nak tengok jenis kereta apa yang kamu pakai. Okey, gambar yang pakai kelas bis. Okey, ES Plus ada tak? ES Plus. Itu kan ES Plus. Okey, ES Plus ada. Okey, terima kasih. Siapa yang tadi ada kereta? Siapa tak awak? Semua dia? Okey. Baik, ES Plus. Okey, siapa yang nak beli kat kereta baru, jangan beli ES Plus. Okey, bukan sebab dia tak bagus, sebab yang ini model lama. Okey, so kalau nak beli yang baru, beli sama ada kelas Swiss ataupun second edition. Yang ini kalau kedai masih jual, maksudnya dia just nak clearkan stok. Dia dah keluarkan yang baru dah yang ini, tapi jarang ada kat kedai. ES Plus second edition. Tapi yang paling canggih yang mana? Kelas Swiss. Okey, kelas Swiss yang paling advance, paling canggih. Tapi walaupun dia canggih, tak ramai student yang betul-betul gunakan dia punya functions. Okey, baik. So untuk sesi yang pertama ni kita akan buat tutorial penggunaan kalkulator. Okey, reset kalkulator masing-masing. Reset kalkulator masing-masing. Yang ES Plus sama macam kelas Swiss. Siapa yang tak pernah reset? Cikgu, cuba nak reset.
Okey, dalam ranking ni kalau siapa ada masalah, angkat tangan tanya. Okey. Okey, baik, dah reset tak? Okay, kita pergi pada yang pertama. Bentuk piawai, standard form. Okey, yang ni simple. Biasanya student akan terus tekan ke kereta dapat nilai itu. Okey, lepas tu buat apa? Yes, gerakkan titik perpuluhan. Okey, bila kamu gerakkan titik perpuluhan ke kanan atau ke kiri, waktu ni lah akan berlaku careless. Okey, untuk elakkan careless, kita gunakan mode scientific. Okey, siapa yang gunakan MS, tekan mode 5 kali, kemudian tekan 2. Siapa yang gunakan kelas WIS, shift menu 3, 2. Okey, yang gunakan ES Plus, shift menu 7. Okey, sampai skrin minta 0 hingga 9. Dapat tak? Sampai tak dapat? Okey, semua dapat. Okey, apa maksud 0 hingga 9? Sekarang kita tengok pada pilihan jawapan dekat depan. Ada berapa digit? Ada 3 digit. 4, 4, 5. Ada 3 digit. Tekan 3. Okey, sekarang barulah masukkan soalan. Okey, masukkan 0.0368 tambah 12.1. Okey, kamu tak perlu buat secara manual. Kalau manual, darab 10 kuasa -3. Tak perlu buat secara manual. Kamu tekan EXP atau darab 10 kuasa X. Dekat mana button dia? Dekat sebelah kiri answer. Okey, siapa yang tak jumpa button tu angkat tangan. Tengok, cikgu dekat mana ESP, cikgu dekat mana darab 10 kuasa X. Ada yang perlu bantuan? Jumpa tak? Okey, baik. Dah selesai kan? Apa jawapan dia? A, B, C, D? Ha? Okey, B. Okey, dapat tak? Okey, sekarang reset calculator. Setiap kali kita nak gunakan mode yang baru, reset calculator. Betul tak? Okey. Okey. Baik, reset calculator. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni saya akan buat quiz. So siapa yang nak jawab angkat tangan. Okey. Betul saya bagi suzuki. Okey, semua ready? Ready? Okey, go. Boleh jawab kan? Okey, tekan. Baju mana? A, B, C, D. Baju biru, baju biru. A, betul. Okey. Baik, yang lain cuba sampai dapat jawapan A. Okey, siapa yang perlukan bantuan? Dapat kan jawapan dia A? Siapa
yang tak dapat? Cikgu tak dapat. Okey. Jangan risau. Bengkel hari ni bukannya untuk judge kamu pandai tak pandai. Bengkel ni untuk kita belajar sama-sama. Okey, semua dapat? Okey, resetkan kereta. Okey, seterusnya. Okey, dalam soalan graf gerakan ataupun graph of motion, ada soalan yang kita kena tukar unit. Okey, jam, minit. Okey, so biasanya soalan ni dia nak kita tukarkan jam, minit kepada jam. Biasanya kita buat macam mana? Bahagi dengan 60 tambah 14. Okey, saya tunjukkan satu cara gunakan kalkulator sepenuhnya. Tekan 14, kemudian tekan simbol degree, tekan 45. Jumpa tak simbol degree dekat mana? Ini. Atas ENG. Semua kalkulator sama. Okey, tekan degree sekali lagi. Tekan sama dengan. Okey, tekan ABC ataupun SD 2 kali. Okey, ada apa? 14.75. So 14.75 ni adalah 14.75 jam. So kalau dalam paper 1 terus guna cara ni. Paper 2 pun boleh. Sebabnya untuk paper 2, untuk SPM, penukaran unit hanya 1 markah. Okey, semua dapat? Okey. Semua bawa phone ke? Sekejap, saya rasa apa? Depannya ada dilangkamkan. So nanti akan di-share dalam group lah. So nanti boleh tengok balik kalau tak sempat nak salin ataupun nak ambil gambar. Okey, next. Okey, so kita boleh selesaikan algebra menggunakan kalkulator. Yang ini saya rasa ramai yang dah tahu betul. So kita buat sama-sama balik. Okey, tekan 2. Okey, untuk X kita gunakan alpha close bracket. Siapa yang gunakan class Swiss, dia dah ada button X. Dekat mana button X? Bawah on, bawah on. Siapa yang hari ni baru nampak button X tu? Ada baru nampak. Okey, gunakan X. Itu kelebihan class Swiss. Terus tekan X. Okey, tolak dapat. Okey, setakat ni okey? Okey, sama dengan macam mana? Alpha calculate 10. Okey, so selesaikan. Tekan shift calculate untuk MS. Untuk kelas Swiss, shift calculate sama dengan. Kamu akan dapat jawapan 9. Okey, dapat tak 9? Dapat. Okey, sekarang saya nak kamu cek screen kalkulator kawan. Dapat tak 9? Okey, kalau screen kalkulator kawan kamu tunjuk different value, contohnya dapat negative numbers ataupun dapat 0.90 something. Okey, ada tak? Sebab most likely dia not original. Okey, Dah berapa kali datang bengkel saya ni. Saya ajak kerja HC kan, dah berapa kali dia datang. Okey, baik. Semua dapat sama? Okey, baik, next. Okey, ini soalan SPM. Kalau soalan tadi soalan basic, ini soalan SPM. Okey, soalan SPM biasanya dia tak gunakan huruf X. Dia gunakan different variable. Okey, so jangan kamu cari kat mana N. Kita gunakan X juga. Okey, satu lagi, siapa yang gunakan kalkulator MS, bila ada pecahan, buat kurungan. Okey, siapa yang gunakan kelas Swiss tak ada masalah. Kelas Swiss dia screen dia pixel dia lebih. So seperti mana kita tulis, kita boleh type. Tapi kalau kamu gunakan MS, dia ibarat latih kamu macam nak buat programming satu baris. So kena berhati-hati. Okey, apa jawapan dia? 21. Okey, siapa yang dapat max error, syntax error, cannot solve, itu maksudnya cuba sekali lagi. 21. Baik. Okey, siapa yang tak dapat? Siapa yang ada masalah setakat ni? Dapat? Okey. Semua okey ke? Okey. Baik. Soalan yang seterusnya saya akan buat quiz.
Okay, ready? Soalan yang hampir sama, soalan SPM juga. Okay, sedia? Okay, go. Siapa yang perlukan bantuan boleh gunakan step by step ni. A, B, C, D. Ke depan B. Betul, B. Okey, macam mana? Okey, untuk yang gunakan class Swiss, macam mana nak tukarkan pecahan jadi perpuluhan? Perpuluhan jadi pecahan. Tekan answer, tekan sama dengan. Okey. Dapat tak 14/15? Okey, soalan ni memang kerap keluar dalam trial dan juga SPM, tapi pernah SPM 2021 tak keluar soalan ni. So jangan mengharap sangatlah, tapi ni boleh membantu kita. Bukan hanya untuk paper 1, paper 2 pun boleh. Okey, setakat ni ada soalan? Ada? Okey, next. Sekejap sebelum tu. Okey tak? Okey, ni dah masuk betul dah. Okey, kita tekan shift kali ni. Sambungan. Ni. Sambungan. Okey, so kalau kita ni, okey, saya kata kalau kita ni EMS, sekolah EMS, kalau ada pecahan buat perungan. Okey, so kamu buat macam ni. Guna perungan tambah perungan alpha x tolak perungan per 4 dan alpha y alpha. Ingat, bila pecahan buat perungan. Lepas tu selesaikan, kita kan shift cartridge. Wah. Okey, kalau kalkulator kamu, bila kamu tekan, tiba-tiba dia blank. Okey. Yes, dia loading. Kamu bayangkan, kamu anggaplah dia tengah pejam mata, kira untuk kamu. So, kalkulator ni sama macam phone, sama macam komputer. So, dia bergantung kepada usia dia, RAM dia, storage dia. So, kalau kamu gunakan kalkulator yang lama, so maybe dia takes time lah. Dan mungkin kalau kamu gunakan kalkulator yang dah turun-temurun, dia akan blank lama sikit. Okay? Yang lagi best, dah lah dia blank lama, ujung dia cannot solve. Okay. So, dia ada beza lah performance kalau kita beli kalkulator baru dengan kalkulator yang lama. Okay, next. Okay, walaupun kelas Swiss dia canggih, tapi kelas Swiss pun tak boleh selesaikan linear inequalities, ketaksamaan linear secara terus. Okay, sekarang saya nak ajar macam mana kita boleh selesaikan soalan ini guna kalkulator. Okay, first, tentukan di mana pemboleh ubah. Okay, sekarang ni ada berapa ketaksamaan linear? Ada 2. Okay, so kita anggap simbol ni sebagai sempadan. Okay, yang pertama, X dekat mana? Kanan ke kiri? Kiri. So, bila X dekat kiri, kita tulis balik sebelah kiri. Okay, yang kedua dekat mana? Kanan. Tulis semula sebelah kanan. Okay, setakat ni okey tak? Step yang kedua, selesaikan guna kalkulator, tapi kita tukar simbol jadi sama dengan. Okay, cuba selesaikan sekarang. Yang pertama, guna kalkulator. 1/2x tambah 3. Okey, sama dengan macam mana? Alpha calculate 6. Dapat over? 6. Okey, yang kedua sama juga, selesaikan guna kalkulator. Dapat 2. Okey. Cuba tengok cara saya tulis jawapan. Kalau X sebelah kiri, jawapan sebelah kanan. Kalau X sebelah kanan, jawapan sebelah kiri. Okey, third step, kita nak tentukan dia punya simbol. Kalau pemboleh ubah dia positif, kekalkan simbol. Kalau pemboleh ubah negatif, tukar simbol. Okey, yang ni, 1/2x, positif negatif? Positif. So bila positif, kekalkan simbol, salin balik.
Okay, so tolak 4x. Positif, negatif? Negatif. So kalau negatif, kita tukar simbol. So yang ini lebih besar, dia jadi kurang daripada. Okay, baik. Biasanya dalam penulisan maths, kalau variable dekat belakang, kita nak jadikan dia ke depan. So apa yang kita buat? Balikkan dia, tukar tempat. Okay, variable biasa kita tulis dekat depan. Okay, setakat ni okay ke? Okay, sekarang x kurang atau sama dengan 6. 6 ni masuk ke tak? Masuk. Termasuk. So mana yang tak ada 6, kita potong. Okay, x lebih besar daripada 2. 2 masuk tak? Tak masuk. So jawapannya D dan okay. Jelas? Okay, cuba selesaikan soalan ni. Okay, x dekat mana? Kiri kanan? Kiri. Okay, lepas tu buat apa? Selesaikan guna kalkulator. Okay, selesaikan guna kalkulator. Jawab apa? Okay, mungkin dapat 3.5. Tukar kepada pecahan dapat berapa? 7/2. Okay, so sekarang nak tentukan simbol. Okay, dia negatif. So kalau negatif, apa kita buat dengan simbol? Okay, tukar dia. So dia jadi lebih besar. So jawapan dia mana? D. Okay. Okay ke? Okay, seterusnya. Kalau tadi boleh ubah hanya berada sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay, sekarang boleh ubah ada dekat dua-dua side, kiri kanan. So kali ini kita pilih boleh ubah yang besar. Okay, 2M dengan 6M, yang mana yang besar? 6M. So bermaksud kita tulis M sebelah kanan. Okay, second step sama, selesaikan guna kalkulator. Coba apa? Negatif 3. Okay, so sekarang kita dah dapat negatif 3. Kita nak tentukan simbol. 6M yang kita pilih tadi positif ke negatif? Positif. So kalau positif buat apa? Kekalkan simbol. Okay, again, kalau boleh ubah dekat belakang, kita terbalikkan dia supaya kita dapat boleh ubah dekat depan. Okay. Okay, so soalan yang seterusnya saya quiz. Siapa yang nak jawab, angkat tangan. Bagi saya jawapan penuh. Okay, semua ready? Okay, go. Okay, X dengan negatif 2. X, yang mana yang besar? Negatif 2 ke X? Okay, X yang lebih besar. Okay, X lebih besar daripada 4. Okay, kita tengok step by step. So X dengan negatif 2X, kita pilih X. Okay, kemudian selesaikan guna kalkulator, dapat 4. Okay, X ni positif, negatif? Ha? X ni positif. So kalau positif, kita buat apa dengan simbol? Tekalkan. Okay, so jawapan ni X lebih besar daripada 4. Okay, very good. Okay, semua dapat? Kalau siapa yang rasa nak digambar, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi saya bagi masa just 5 seconds lah. Every time habis ni saya bagi 5 seconds. Okay, setakat ni soalan tak? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, teruskan. Okay, sebenarnya untuk kalkulator ni ada banyak lagi function. Contohlah, contoh pengguna MS. Okay, kalkulator MS ni dia ada lebih 420 function MS. Okay, ClassWiz pula ada lebih 600 function. Tapi yang kita gunakan maybe less than 20. Okay, so lebih banyak yang kamu explore, lebih banyak yang kamu boleh gunakan untuk exam. Sama ada paper 1, paper 2 maupun paper Maths.
Mungkin kamu tak gunakan untuk perkiraan, tapi kamu boleh gunakan untuk semak jawapan. Okay, so yang ini adalah channel official Casio, nama channel lah. Okay, Casio Character Education. So kamu boleh tengok sambil-sambil kamu makan tu, kamu boleh tengok lah. Okay, dia boleh tengok One Piece ke apa kan. Okay, saya sebenarnya One Piece ni sama saya kecil, sama saya besar. Okay, kawan-kawan saya semua tengok, tapi saya tak tengok. Saya tengok Naruto, Dragon Ball yang lain je. Tapi sejak saya sambung master ni, saya tengok One Piece. Sekarang dah episod 700 lah. Okay. Okay, baik. Okay, so ini adalah, okay, yang ini pula adalah bengkel yang diadakan oleh Casio Malaysia, khusus untuk silibus Malaysia. Okay, yang ini termasuk Max dan juga Advanced. Okay, now, okay, sekarang kita akan tengok paper 2. Okay, keluarkan modul yang telah dibekalkan. Semua dah dapat modul? Okay. Okey. Baik, so pelan dan dongangkan. Ini antara tajuk yang selalu keluar dalam trial, tapi tak semesti keluar dalam SPM. SPM last year tak keluar. Okey. Tapi ini antara tajuk yang famous lah. Okey, so kita recall balik. So untuk pelan dan dongangkan, pelan animation, kita ada 3 dongangkan. Okay, ataupun 3 pandangan lah. Pelan, dongangkan sisi, dongangkan depan. Okey. Cuba tengok dengan sisi. Tadi dia suruh pedas tu. Siapa suruh pedas tadi? Kita tengok kat mana? Bila? Isma mana ni? Oh, betul lah. Okey, bagus tadi kasi tanya nanti. Okey. Baik. Okey. So, cuba tengok dekat dongangkan sisi. Kenapa ada putus-putus? Okey, kita tak nampak, dia terlindung dekat belakang. Okey. Baik. Sebelum kita buat lukisan, saya nak kamu buat lakaran. Apa beza lakaran dengan lukisan? Halaman. Okey. Lakaran apa beza dia? Lakaran macam mana, lukisan macam mana? Yes. Yang mana tak ikut skala? Lakaran tak ikut skala, bagus. Okey, lakaran tak ikut skala, lukisan ikut skala. Okey, cuba tengok. Sewaktu kamu buat lakaran, pastikan label ukuran. Bucu tak payah label. Ukuran sahaja yang kamu label. Okey, pastikan bentuk sebenar, label ukuran, lukisan skala sebenar. Okey, kalau dia kata 6 cm, kalau kita nak lukis 6 cm, kita mula daripada kosong ke 1? Okey, kita mula dari kosong. Sebab ada student yang tersilap, dia mula daripada 1. Ingat, mula dari kosong. Okey, gunakan pembaris, kemas, tidak perlu label. Okey, sekarang kita tengok kesalahan yang biasa student buat. Okey, yang pertama, extension tolak 1, gap tolak 1, angle terlebih atau kurang 1 darjah tolak 1, different thickness tolak 1. Okay, ini yang saya kata tadi, gunakan pensel 0.5. Jangan guna pensel kayu ataupun 0.7 bila kita nak melukis graf ataupun pelan dan dongangkan. Sebab apa? Contoh, kalau kamu guna pensel kayu, waktu dia tajam, tumpul ke nipis? Okey, nipis ke tebal? Nipis. Kalau dia tumpul, dia tebal. So different thickness, tolak 1 markah. Okay, next, double line. Okay, apa lagi? Non-collinear. Apa maksud non-collinear? Tidak segaris. So biasanya student, bila ada 2 gambar macam ni, student akan buat satu persatu. Dia akan lukis yang kiri dulu, baru dia buat yang kanan. So bila kamu buat macam tu, dia akan ada kesan sambungan. Okay, so
So kalau ada kesan begini, tolak satu markah. So macam mana nak buat? So kalau kamu dah tahu panjang dia total 15 cm, tarik terus 15 cm. Jangan buat satu persatu. Okey. Baik, ini berapa tolak ni? 6. Untuk pelan dan dongangkan, dia ada 3 jenis markah. Maksudnya 3 gambar, 3 jenis gambar, 3 jenis markah. Yang pertama 3 markah, 4 markah, 5 markah. So katakanlah gambar ni 3 markah. Student ni dia buat semua kesalahan ni. So berapa yang tinggal? Okey. Negatif 3. Okey. Dia takkan jadi. Okey, dia macam ni. Yang ini kita panggil markah kekemasan. Kekemasan ni dia hanya akan tolak maksimum 2. Kamu buat dah 10 kesalahan kekemasan pun, dia akan tolak maksimum 2 sahaja. So kalau macam ni, student ni masih dapat 1 markah. Okey, yang pula. Okey, yang ini apa isu dia? Kenapa yang lengkung itu? Dia pakai freehand. Kenapa dia pakai freehand? Tarik garis. Okey, tak guna jangka lukis. Okey, kalau kamu tengok, yang straight line ni cantik. Tapi yang bahagian lengkungan ni dia mungkin dia terlupa ataupun tertinggal, ataupun maybe lah jangka lukis dia rosak. So dia buat pakai tangan. Okey, kalau tadi tolak 1 markah untuk setiap kesalahan, yang ini agak-agak tolak berapa? Okey, bagus. Yang ini tolak semua. Dia special case. Bukan tolak 1, pada berkerut dah. Okey, kenapa yang ini tolak semua? Sebab dia bukan lukisan. Dia apa? Lakaran. Okey, so tolong pastikan guna jangka lukis. Adik pernah tanya saya, cikgu, boleh tak kalau saya lengkungkan pembaris ni? Tidak diterima. Okey, cikgu boleh tak saya guna flexible curve? Tidak diterima. Okey, hanya jangka lukis sahaja yang diterima. Okey, ada tak yang bawa jangka lukis yang kayu? Yang pensel kayu ada tak? Dia pensel dia pensel kayu. Tengok. Sebentar. Pensel dia tak? Baik. Okey, untuk jangka lukis yang menggunakan pensel kayu, okey, pertama sekali, kebiasaannya pensel yang dibekalkan bukan 2B. Okey, so pensel yang dibekalkan bukan 2B. So kamu kena tukar pensel kepada pensel 2B dan pastikan pensel lebih pendek dari jangka lukis. Jangan pensel lagi panjang. Okey. Baik. Katakanlah garisan yang lurus kamu guna pensel mechanical. Bahagian separuh bulatan kamu gunakan jangka lukis macam ni. Agak-agak dia punya ketebalan sama tak? Tak sama. Tetapi yang ini acceptable, diterima. Okey. Ketebalan berbeza disebabkan oleh jangka lukis, diterima. Okey, tetapi kalau ketebalan yang berbeza untuk garis lurus, tidak diterima. Okey, pensel IKEA tak payahlah. Pensel IKEA tu sebab kita tak tahu dia 2B ataupun HB. Okey. Okey, baik. Sekarang untuk buat lakaran. Okey, untuk student yang pernah datang bengkel saya, sebab kajang pun dah tunjuk rasanya. Okey, kita gunakan okey, untuk buat lakaran. Okey, student tak ada masalah nak lukis. Saya yakin sebab kamu dah melukis daripada tadika. Daripada tadika kamu dah melukis. Cuma kadang-kadang kamu tak tahu nak lukis bentuk apa. Okey, sebab kamu tak nampak bentuk dia. Okey, jadi untuk bantu kamu membayangkan bentuknya, kita gunakan konsep panik. Okey, contoh. Okey, pelan. Pelan ni pandangan dari atas. Okay, so apa kita buat? Kita akan penyekkan bentuk ni dari atas ke bawah. Okey, so daripada atas ke bawah kita penyekkan, semua akan pergi bawah. Semua akan pergi tampak A, B, C, D. Okey, bayangkan, penyekkan dia. Okey, KL pergi mana? BC. BC, okey, penyekkan dia.
dia akan pergi semua pergi ke A, B, C, D. So inilah bentuk lakaran yang sepatutnya kamu dapat. Okey, daripada X. Okay, contoh X ni daripada depan, so kita PIN daripada depan ke belakang. So semua akan pergi belakang. Mana belakang ni? Ini belakang ni. So semua akan pergi ke belakang. Okey, so inilah lakaran yang sepatutnya kamu buat. Okey, cuba tengok dalam lakaran, pastikan ukuran dia lengkap. Okey. Okay, contoh yang ketiga daripada Y. So kita nak pendekkan daripada kanan ke kiri. Kita pendekkan dia. Okay, so inilah lakaran yang sepatutnya kita dapat. Kenapa ada garis putus-putus? Daripada Y nampak tak? Tak nampak. So kita buat dia putus-putus. Okay, untuk soalan pelan dan dongakan, dia ada dua cara jawapan. Yang pertama, kalau dia bagi ruang jawapan kosong. Okey, trial SBP dia bagi kertas kosong, betul? Okey, satu lagi dia bagi unjuran ortogon, orthogonal projection. Unjuran ortogon ni bermaksud kita kena lukis atas tapak. Okey, trial, siapa yang trial sama? Trial sama bagi tapak ke kosong? Kosong juga. Okey, kalau dia bagi ruang jawapan kosong, yang itu yang paling senang, sebab kamu boleh lukis kat mana-mana kamu suka. Tapi kalau dia bagi unjuran ortogon, ada teknikal yang kita kena ikut. Okey, baik. Sekarang kita tengok soalan nombor 1. Okey, tadi saya kata first buat apa? Lakaran. Okey, buat lakaran sekarang. Okey, buat lakaran sekarang. Penyekkan dia. Penyekkan dia. Okey, jangan contek dekat ruang jawapan tu, sebab nanti kita akan buat lukisan dekat situ. Kamu contek dekat tepi ke, dekat meja. Semalam saya tak jaga saya. Okey, siapa yang dah set lakaran? Kalau nak saya sembang boleh angkat tangan. Ada dalam ni yang dah join banking saya 2-3 kali dah. So boleh bantu saya lah. Tengok kawan yang lain boleh bantu saya. Okey, baik, untuk X dah buat lakaran dah?
Okey, semak. Okey, ini lakaran untuk X. Sama tak? Okey, pastikan kamu masukkan ukuran dia. Okey, label tak payah. Okey, kemudian untuk Y. Okey, buat sekarang untuk Y. Okey, baik, semak lakaran untuk Y. Okey, semak sama tak? Okey, baik. So first step selesai. Okey, first step selesai. Step yang kedua, kita akan tentukan kedudukan X dan Y. Okey, so ni yang okey, kita tengok dari depan, yang ini sisi. Okey, untuk pelan dan makan yang menggunakan unjuran ortogon, dia ada 4 sukuan. Sukuan dia sama macam kita belajar trigo. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, so sekarang untuk kita tentukan dia punya kedudukan, first tengok sudut 45 darjah. Okey, dekat mana sudut 45 darjah? Dekat sukuan ke-3. Okey, so daripada sukuan ketiga kita bergerak ke kanan sebab gambar di sebelah kanan. So ini adalah pelan, depan dia adalah dongangkan depan dan sebelah dia adalah dongangkan sisi. Okey, jangan salin semua ni sebab ini panjang. Kamu nak salin yang ni. Akronim dia saya gunakan pedas. Okey, tadi ada yang kau musuh tadi yang pedas. Okey, pedas, pelan, depan, sisi. Okey. Okey, next. Okey, kita tengok sudah 40 darjah dekat sini. Okey, sekarang gambar dia akan berada sebelah mana? Kiri ke kanan? Kanan. Yang ni? Kita buat kiri kanan dulu. Kiri kanan dulu. Okey. Kiri, kanan, kiri. Kita buat kiri kanan dulu, baru kita buat ke atas atau ke bawah. Okey, so kita gerakkan macam ni, kita label pedas. Pelan, depan, sisi. Okey, so ini sama. Pelan, depan, sisi. Okey, so yang ini ke bawah. Pelan, depan, sisi. Okey, saya buat tanda soal. Siapa ni? Apa? Okey, so kalau kita lengkapkan pedas, so ini untuk sisi. Okey, sekarang cuba labelkan dekat mana X, dekat mana Y. Okey, buat yang pedas tu. Ha? Tak cik. Okey, baik. Kita buat dia punya anak panah, label pedas.
So kalau dekat atas tu untuk depan, yang mana depan? X ke Y? Yang mana depan? X ke Y? Okey, depan adalah X. Okey. Baik, so sekarang kita dah tahu dekat mana nak lukis. What will happen kalau kamu tersalah lukis? Terbalik. Okey, kalau kamu salah lukis, walaupun cantik, kosong markah. Okey, so kedudukan sangat penting. Okey, step yang ketiga, panjangkan garisan binaan. Okay, cuba tengok. Dia ada garisan binaan ni kita panggil yang nipis ni kita panggil garisan binaan. Yang tebal ni kita panggil dia garisan objek. Okey, sekarang ambil pembaris, kita tengok depan. Kita panjangkan garisan binaan. Okey, tarik ke atas. Tarik ke atas. Yang ini buat dengan nipis sahaja. Siapa yang ada pensel 0.3 boleh gunakan, 0.2 pun boleh gunakan, pensel HB pun boleh. Yang penting jangan buat sama tebal. Okey, ada satu lagi garisan binaan dekat tengah-tengah. Cuba tengok dekat tengah-tengah. Okey, yang tadi kita buat mendekat. Sekarang satu lagi garisan binaan yang melintang. Okey, dekat sini. Okey, so ini dia punya tapak. Okey, garis. Dengan nipis je. Okay, now tapak kita dah buat. Sekarang kita akan lekatkan lukisan. Okay, cuba tengok, kita akan lukis Y dulu. Okay, cuba tengok Y tinggi dia berapa? 4 cm. Okay, kita mula daripada sini. Tarik ke atas 4 cm. Okay, mula daripada atas ya, bukan daripada bawah ni. Okay, saya pernah jumpa beberapa student yang dia gunakan existing line untuk jadikan panduan untuk dilukis. Ibaratnya macam ni. Dia ada muka tak? Okey, contoh ini tapak dia. Okey, ada student yang saya jumpa, dia lukis dia gunakan macam ni. Dia mula dekat sini. So maksudnya dia tak lukis garisan bawah. Dia gunakan existing line. So kalau macam ni, kosong markah. Okey, jangan gunakan mana-mana existing line. Contoh, dalam kertas jawapan biasanya ada ruang pemeriksa, betul? Pun sama, jangan guna garisan tu. Jangan guna. Kalau kamu guna, pun sama, kosong markah. Setiap garisan kamu kena lukis sendiri. Okey, so bila kamu dah buat garisan ni, kita lengkapkan. Okey, bahagian lengkungan pastikan guna jangka lukis. Okey, pastikan jawapan akhir kamu berbeza ketebalan dari garisan binaan.
Okey, pastikan jawapan akhir kamu sama macam dekat depan ni. Bermaksud boleh nampak beza antara garisan binaan dengan garisan objek. Kalau tak nampak beza, kosong markah. Senang je. Okey, tajuk ni, untuk tajuk ni. Untuk tajuk ni, untuk soalan pelan dan donghakan, pemeriksa akan cari salah. Memang tugas pemeriksa cari salah. Okey, so kamu kena latih diri lukis se-perfect yang boleh. Bang. Apa dia untuk buat? Okey, siapa yang tak ada jaga lukis, simpan dulu. Jangan buat lepungan freehand. Guna jaga lukis, latih diri guna jaga lukis. Seorang lagi. Padam. Siapa yang tak ada jaga lukis, jangan lukis. Jangan lukis bukan bulatan tu. Simpan dulu. Okey, baik. Sekali lagi pesanan saya, ingat, kalau kamu dah tahu panjangnya jumlahnya berapa cm? Okey, 7 cm kan? Jangan buat satu persatu, tarik terus sampai habis. Sebab saya nampak masih ada yang lukis kiri dulu, lepas tu baru nak buat kanan. Nanti akan ada kesan non-convenient. Okey, baik. Boleh tak kalau kamu nak lukis jawapan akhir tanpa buat garisan binaan? Boleh tak? Tadi dah buat lakaran kan? Okey, kamu dah buat lakaran, bermaksud kamu dah tahu dah lukis bentuk apa. Boleh sebenarnya kamu lukis tanpa guna garisan binaan. Boleh. Okey, dan saya nampak ada beberapa orang yang buat, dia dah lukis elok siap tanpa buat garisan binaan. Okey, untuk pemarkahan, untuk SPM 2021, siapa yang tak buat garisan binaan tak ada penalti. Maksudnya, kalau kamu tak buat garisan binaan tapi kamu buat pada kedudukan yang betul, bentuk yang betul, diterima. Tetapi untuk this year kalau keluar soalan macam ni, kita buat yang betul. Okey, dalam pemarkahan ada dua. Satu yang betul, satu yang boleh. Okey, yang betul tu apa? Yang betul tu apa yang kita buat sekarang ni, apa yang betul. Maksudnya mengikut apa yang kita belajar lah. Yang boleh bermaksud kelonggaran yang dibagi. So yang boleh ni boleh berubah. Sometimes mungkin this year terima, next year tak terima. So make sure kita latih diri buat jawapan yang betul. Okey, baik, soalan nombor 1 saya harap dah selesai. So siapa yang belum siap nanti boleh siapkan waktu rehat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Semalam saya ada dekir dekat mana, UniKL BMI, modul yang sama, soalan yang sama. So saya bagi tahu
soalan nombor 2 ni antara soalan yang saya ramalkan akan keluar di sini. Buat nota sikit buat star. Okey. Soalan ni, kenapa soalan ni? Soalan ni berbeza. Okey. Soalan nombor 1, dia minta kita lukis 2D dari 3D. Soalan nombor 2 terbalik. Dia minta kita lakar 3D daripada 2D. Okey. Baik, saya bagi masa lebih kurang 1 minit. Cuba buat. Baca soalan dan cuba buat. Boleh tak? Okey, baik, baca. Okey, siapa yang tak ada idea nak buat macam mana? Yang tak nampak? Okey. Baik. Soalan ni, ini adalah contoh soalan HOTS hebat. Okey, dan sebenarnya soalan ni walaupun nampak simple, tapi dia berada pada the highest level of HOTS. Kenapa? Sebab dia melibatkan kemahiran imajinasi, spatial skill. Okey, tak semua orang boleh berimajinasi dengan yang sama. Okey, so soalan ni, siapa yang boleh membayangkan bentuk ni tak ada masalah. Kepada sesiapa yang tak nampak bentuk dia macam mana, gunakan panduan yang saya bagi ni. Okey, cuba tengok yang pertama. Tengok dongangkan depan salin. Okey, perlu guna pembaris tak? Tak, kenapa? Dia kata lakar, bukan lukis. So tak perlu guna pembaris. Okey, yang kedua, dongangkan sisi. Okey, cuba tengok dongangkan sisi sebelah mana? Sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri. So kita salin balik sebelah kiri. Tapi sebab nak buat 3D, kita selitkan sikit. Okey, salin balik. Okey, yang ketiga, pelan. Pelan dongangkan dari atas, pandangan daripada atas. So daripada atas, kita nak tengok ada bulat. So kita lekatkan gambar ni ada bulat dekat atas. Okey. So kalau kamu tengok balik soalan, dia kata raja di bawah menunjukkan pelan dongangkan depan dan dongangkan sisi bagi satu kubon yang berlubang.
lubang tersebut berbentuk silinder tegak. Silinder tu macam mana? Okey. Okey, so kita letakkan dia kata macam ni. Okey, so kuboid yang dalam dia ada lubang berbentuk silinder. Okey, sekarang dilengkapkan dia punya ukuran. Tinggi berapa? 5 cm. Panjang 4 cm. Lebar 2, bukan 2, 3 cm. Diameter. Okey, diameter nak tahu kat mana diameter ni? Okey, kat sini. Okey, so diameter dia ada 2 cm. Kalau diameter 2 cm, jari berapa? 1. Okey. Dah lengkap dah? Belum. Okey, kita perlu lengkapkan lakaran A untuk kita jawab soalan B. Soalan B nak apa? Isi padu. Okey. Okey, sekarang isi padu. Hitung isi padu objek tersebut. Okey, so dia ada bentuk kuboid, ada bentuk silinder. Formula semua akan dibekalkan. Tak perlu hafal, tapi kamu perlu tahu guna. Okey, macam mana bentuk objek ni? Adakah dia sebenarnya macam bentuk kotak biskut? Tin biskut. Tin biskut macam mana? Lubang dekat mana? Lubang dekat atas, dalam dia bentuk kuboid lah, bentuk tin biskut tu. Sama tak macam ni? Tak. Yang ini lubang dia sahaja yang bentuk silinder. So yang ini lebih kurang bentuk ni, wooden block mainan. Siapa yang dah ada kecil mungkin nampak lah, DIY beli biji jual ni. Okey, so macam mana kita nak cari isi padu objek yang tinggal? Okey, kita ada kuboid dengan silinder. Apa kita nak buat? Tambah ke tolak? Okey, dia berlubang. So kalau berlubang kita tolak. Okey, isi padu kuboid panjang dan lebar dan tinggi. Okey, masukkan ukuran dia tadi. 4 dalam 3 dalam 5. Silinder pi j kuasa 2 t. T berapa? 5. J jari. Jari berapa? Okey, diameter 2, dia jari 1. Okey, sekarang pi. Dalam soalan ada tak nyatakan nilai pi? Tak ada. So kalau tak ada, kamu bebas gunakan mana-mana pi yang kamu suka. 22.7, 3.142 ataupun pi. Okey, kamu nak guna yang mana? Gunalah mana pun. Okey, sebab soalan dia tak ada nyatakan, so bebas. Cuma biasanya dalam maths kita gunakan 22/7. So kalau dia tidak nyatakan, bebas untuk kamu gunakan mana-mana yang kamu suka. Okey, selesai kan? Berapa jawapan? Okey, jawapan pecahan atau perpuluhan yang paling tepat. Okey, pecahan yang paling tepat. Kalau kamu nak bagi jawapan dalam perpuluhan, okey, sama. Minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum 4 tempat perpuluhan. Okey, kalau soalan tidak nyatakan berapa tempat perpuluhan atau angka berhenti, ambil 2 tempat perpuluhan ataupun maksimum 4. Okey, kalau kita nak bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, jadi berapa? 4.29. Okey, yang ini yang betul. Kalau kamu bundarkan 4.28, salah. Okey, so hati-hati masa bundarkan.
ataupun dia fix kepada satu jawapan sebab tiada nilai pi yang ditetapkan. Okey, betul. Dia kalau tiada nilai pi yang ditetapkan, dia ada julat dia. Tapi kalau tengok daripada jawapan, julat dia takkan lari daripada nilai 44.28 44.29. Dia takkan lari. Sama ada 44.2, dia akan dapat nilai yang kalau mudah pun sama. So dia akan, memang dia akan bagi range sebab dia tak ada nilai pi. Okey. Okey, ada soalan? Siapa lagi? Satu lagi. Ya. Unit. Unit. Okey, unit. Soalan yang bagus. Okey, unit nak tulis ke tak? Okey. Okey, saya nak tanya. Setakat ni lah sampai hari ini, kalau kamu tak tulis unit dapat markah tak? Okey, baik. Okey, setakat hari ini dia masih lagi tak ada ketetapan. Okey, maksudnya kalau kamu tak tulis unit, SPM ulangan masih lagi terima. Tetapi untuk this year, macam yang saya kata tadi, untuk this year kita latih diri tulis jawapan yang betul, bukan yang boleh. Okey, contoh trial SBP dah menggunakan skema permarkahan yang betul. Maksudnya kalau kamu tulis tak lengkap, tak betul, tidak diterima. Jadi this year tolong latih diri tulis unit RM dan juga unit yang lain. Okey? Okey, ada soalan? So kita teruskan. Okay? Baik. Okey, next kita pergi kepada tajuk yang ramai student agak lemah. Okey? Walaupun tajuk ni kerap keluar, tapi ramai student yang kurang suka. Kita belajar waktu bila ni? Okey, form 3. Form 2 kita belajar pencerunan, form 3 kita belajar persamaan garis lurus. Okey, so yang ini adalah persamaan AM. Y sama dengan MX tambah C. M tu apa? Pencerunan, C pintasan Y. Okey, soalan. Raja menunjukkan sebuah rhombus KLMN dilukis pada satu satah kertas. Persamaan garis lurus KN ialah 3Y sama dengan 4X tambah 9. KL adalah selari dengan fraksi X. Okey, nyatakan pintasan Y bagi KN. Okey, so ini garisan KN. So pintasan Y dekat mana? Dekat K. Okey, yang mana yang potong fraksi Y, itu ada pintasan Y. So dekat K. Okey, ada dua cara untuk tentukan pintasan Y. Okey, cara yang pertama kita gunakan yang ini. Kalau pintasan X, Y sama dengan sifar. Kalau pintasan Y, X sama dengan sifar. Soalan nak pintasan Y. Jadi apa yang sifar? X. Okey, so kita gantikan X dengan kosong. Okey, sampai sini kamu just gunakan mod alpha sahaja. Yang kita gunakan kereta tadi 4, kita gantikan 3X alpha calculate 9. Kalau kamu nak masukkan 4 atau kosong pun boleh lah. Gunakan kalkulator sahaja untuk selesaikan. Dapat apa? Okay, Y sama dengan 3. Okay, ini cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, kita gunakan persamaan yang diberi, kita susun semua supaya dapat jadi persamaan AM. Okey, sekarang ni dia ada 3 dekat depan Y. Macam mana hilangkan 3? Bahagi 3. Semua sekali bahagi 3. So kita dapat Y sama dengan 4/3X tambah 3. Okey, so kalau kita bandingkan, pintasan Y adalah C. So 3 tu adalah pintasan Y. Okay, so pintasan Y sama dengan 3. Okey, jawapan dia sama, tapi cara penulisan berbeza. Okay, ini yang saya kata tadi. Yang betul, yang boleh. Mana yang betul? Okey, cara penulisan jawapan mana yang betul? Y sama dengan 3 ataupun pintasan Y sama dengan 3? Okey, pintasan Y sama dengan 3. Ini yang betul. Yang bawah ni yang betul.
Yang atas ni yang boleh. Okay. Again, this year latih diri tulis yang betul. Jadi maksudnya, kalau kamu dapat Y sama dengan 3, kamu tulis penuh lintasan Y sama dengan 3. Latih diri tulis yang betul. Sudah ke? Okay, next. Okay, sekarang cari koordinat L. Okay, L. K kita dah tahu dah koordinat 03. Okay, L. L ni dia selari dengan K betul? Dan garis KL selari dengan paksi X. So bila dia selari, apa yang sama lagi? Okay, kecurunan sama betul? Lagi apa lagi yang sama? Y dia sama, maksudnya ketinggian dia sama. Maksudnya K ke kosong sama juga tinggi L sama. So bila tinggi dia sama, kalau dekat K kosong 3, bermaksud L pun 3 juga. Dia sama, tinggi dia sama. Okay. So sekarang ni kita nak koordinat L. Kita nak cari X. Okay. X bermaksud jarak antara K dengan L. K dengan L. Macam mana nak cari jarak K dengan L? Boleh tak cari dekat sini KL? Okay, kita tak cukup maklumat. So kita gunakan garisan yang lain. Okay, kenapa kita boleh gunakan garisan yang lain? Rhombus. Okay, apa ciri rhombus? Okay, dia sama. Okay, ingat, kalau rhombus sisi dia semua sama. Itu ciri rhombus. Dan dia ada dua pasangan yang selari. Maksudnya atas bawah, kiri kanan selari. Okay. So kalau kita nak cari panjang KL, tak cukup maklumat, kita carilah panjang yang lain. Okay, mana yang cukup maklumat? KM. Okay. So kita cari jarak KM sama dengan jarak KL. Okay, sekarang nak cari jarak KL. Ada dua formula. Yang pertama, itu kecurunan. Jarak. Okey. Nama formula tu apa? Okey, nak cari jarak ada dua. Okey, yang pertama kita boleh gunakan teorem Pythagoras, yang kedua gunakan formula jarak. Okey. So sekarang saya nak tunjukkan kalau kita guna teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras teorem. Oh, betul. Okey, so kita buat segitiga sama segitiga bersetegak. Okey, tinggi dia berapa? 3 ke 4? Okey. K 3 ni, tapi bawah ni dia bermula daripada negatif 1. Hati-hati. So tinggi dia adalah 4. Okey, lebar dia 3. So nak cari panjang KN, kita just masukkan saja. Okey, cuba selesaikan berapa? Okey, 4, 5. Dah selesai ke belum? Kenapa belum? Soalan nak apa? Soalan nak koordinat. Okay, so kita masukkan 5 ni kepada X. So kita dapatlah jawapan L5 3. Okey, yang ini kalau kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras theorem. Okey, satu lagi kalau kita gunakan formula jarak. Okey, formula jarak. So kita dah tahu kita nak cari jarak antara K dengan N. So kita label X1, Y1, X2, Y2. Okey, macam mana cara nak label X1, Y1, X2, Y2? Ada urutan tak? Okey, basically kamu boleh tulis mana-mana pun tak ada masalah. Cuma biasa di dalam maths, kalau kita nak buat dengan lebih bersistematik, kita akan tengok daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Mana yang kamu jumpa dulu, yang itu adalah X1, Y1, X2, Y2. Okay, kita masukkan dalam formula. Jawapannya sama. Okay, so nak pilih yang mana? Teorem Pythagoras ke jarak? Okay, saya recommendkan kamu gunakan formula jarak. Sebab apa? Okay, patah balik. Walaupun teorem Pythagoras nampak macam mudah,
Tapi kalau kamu tersalah label tinggi, kamu akan terus hilang kosong markah. Kalau kamu guna formula jarak, walaupun nampak macam panjang, tapi kamu hanya perlu masukkan saja, masukkan nilai saja. Okey? Kamu masukkan nilai yang betul, dah dapat satu markah. Okey, but at the end, kamu sendiri yang akan pilih. Ikutlah mana yang kamu suka. Teorem Pythagoras ke, formula jarak ke, yang penting yang mana kamu paling yakin, yang paling kamu selesa. Waktu exam, okey, sepanjang weekend hari ini mungkin saya akan tunjukkan beberapa metod, okey, tapi waktu exam kamu gunakan metod yang paling kamu selesa. Waktu exam jangan bereksperimen. Kamu nak bereksperimen, kamu nak mencuba sekarang. Waktu tengah buat latihan sekarang sebelum exam. Okey, sama juga macam pen. Contohlah pen. Okey, pen. Kamu nak gunakan pen apa untuk kamu tulis esei? Beli daripada sekarang, gunakan pen yang sama. Katakanlah tiba-tiba hari exam kamu guna pen yang berbeza. Apa akan jadi rasanya? Kita akan rasa macam tak sedap nak menulis. Okey, sama je tu. Itu kelebihan. Bagus, very good. Tapi kalau macam saya, even kalau pen tak sama pun akan menyebabkan emosi terganggu. Okey, mula dah tulis bawah-bawah. Okey. Baik, soalan B okey. Okey, sekarang kita buat soalan C. Cari persamaan garis lurus MM. Baik, untuk soalan garis lurus, inilah core untuk tajuk ni. Bermaksud, kalau kamu dapat cari persamaan garis lurus, tajuk ni memang kamu dah kuasai. Okey, so macam mana nak cari persamaan garis lurus? Saya bagi 3 step. Yang pertama, cari M. Yang kedua, cari C. Yang ketiga, tulis persamaan Okey, masalah ni, cari M, cari C, cari persamaan A. Okey, so kita nak cari M. M tu apa? Kecerunan. Okey, so ni formula yang kawan-kawan sebut tadi. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Semua formula dibekalkan, so jangan risau. Okey, LM. Boleh tak nak cari kecerunan dekat sini? Tak boleh, tak cukup maklumat. So kita guna yang mana? Kita guna KM. Sebab apa? Dia selari. So bila selari, kecerunan dia sama. Okey, so kita cari kecerunan LM sebab dia sama dengan kecerunan KM. Okey, so kita gunakan formula kecerunan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, masukkan sahaja. Okey, selesai. Berapa? 4/3. Okey, so M dah selesai. Sekarang kita nak cari C. Untuk cari C, kita salin balik persamaan A. Okey, persamaan A, Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita salin balik, tapi M ni kan dah dapat. So kita just tulis M sebagai 4/3. Baik, sekarang kita nak cari C. Kita kena gantikan nilai X dengan Y. So dekat dalam ni ada banyak X dengan Y. Nak pilih yang mana? Okey, kita nak buat persamaan garis lurus LM. Bermaksud kita cari koordinat antara L atau M. So M tak ada maklumat, L ada, so kita gunakan L. So Y ni berapa? 3, X dia 5. Okey, so kita gantikan Y 3, X 5. Okey, guna kalkulator. Selesaikan guna kalkulator. Guna kalkulator sahaja. Lebih cepat, lebih selamat. Berapa? Okey, negatif 11/3. Tapi jangan lupa tulis C. Jangan lupa tulis C ni.
Okey, M dah dapat, C dah dapat. Yang ketiga buat apa? Tulis balik. Okey, so jawapan dia Y sama dengan 4/3 X tolak 11/3. Okey. Ada soalan cikgu rasa? Ya. Kalau yang M tu, kalau kita sebab dia adalah rhombus, bermaksud KN adalah selari dengan LM. Kalau kita shortcut sahaja ambil daripada persamaan yang diberi di atas, 3Y sama dengan 4X sama 9, which is akan dapat 4/3. Diberi markah tak kalau kita tak tunjuk working yang macam tu? Okey. Saya duduk saya. Okey, baik. Okey, jelas tak soalan tadi apa? Okey, untuk kita dalam matematik ada banyak cara just to solve one problem. So yang pertama tadi kita nak cari M, betul? So kita boleh gunakan yang pertama kita gunakan kecerunan KN, kita kira. So kita dapat 4/3. Okey, tadi soalan tadi boleh tak kita gunakan dari equation KN yang telah diberi? Contoh, so 3Y sama dengan 4X tambah 9. Okey, so apa yang kita buat? Kita jadikan dia persamaan arm sama macam tadi. So kita dapat 4/3X tambah 9. So daripada sini M berapa? 4/3. Okey, so sorry. Okey, tambah 3. Okey, so kecerunan dia sama. Sebenarnya dah kecerunan untuk KN sama dengan kecerunan NM. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting ada 3 benda ni. First M. Tak kisahlah macam mana kamu cari M, yang penting dapat M. Yang kedua cari C. Yang ketiga tulis dia punya persamaan. Untuk persamaan. Okey, persamaan tak semestinya kena bentuk yang macam tu. Kita boleh juga tulis dalam bentuk yang lain. Contoh, katakanlah kamu nak tulis 3Y sama dengan 4X tolak 11. Boleh. Ataupun satu lagi cara, 3Y tolak 4X sama dengan negatif 11. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab semua memberi nilai yang sama. Okey, ada lagi soalan? Soalan? Okey, so kalau tak ada soalan, kita buat soalan nombor 2. Saya bagi masa 6 minit. Okay, cuba buat sekarang.
Okey, baik, terima kasih Mak. Okey, soalan A. Soalan A, jawapan dia berapa? 6. Okey. Jawapan dia 6 km. Baik. Ada yang gunakan formula jarak sebab dia minta kira jarak. Okey. Memang betul kita boleh gunakan formula jarak, tetapi sekarang ni kita nak cari jarak antara paksi. Okey, contohnya macam ni. Okey, saya harap boleh nampak. Okey, katakanlah ni paksi Y dan ni adalah paksi X. Okey, katakanlah dekat atas ni 10, bawah sini 4. Berapa jarak dia? Macam mana dapat 6? Tolak. So 10 tolak 4. Sama juga kalau dekat sini 5, sini negatif 1. Macam mana dapat jarak dia? Tolak 5 tolak negatif 1. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 6. Macam tu je. Okey, tapi kalau kamu nak gunakan formula jarak, boleh, tak ada masalah. Okey, macam mana kamu nak tahu ada cara yang lebih ringkas? Okey, macam tadi kamu guna formula jarak. Betul jawapan dia 6. Betul, tak ada masalah, betul. Tapi macam mana kita nak tahu cara yang lebih mudah? Okey, cara dia adalah melalui pengalaman. Kamu banyak buat latihan, kamu akan tahu, kamu akan jumpa banyak soalan. Okey, baik. B, tentukan koordinat bagi restoran. Okey, kita dah tahu dah cara dia sama, 6 dengan 6. Okey, tinggi dia, kenapa kita dapat 4? Tinggi dia sebab dia sama soalan tadi. Tinggi dia sama, so Y dia sama. So Y dia 4. Okey, kalau kita dah tahu jarak dia 6 km, klinik 24. So bermaksud 6 km dari 2 ke kiri. So kita tolak. So 2 tolak 6 dapat negatif 4. Jadi koordinat dia negatif 4, 4. Okey. C, hitung jarak. Okey, ada yang tanya saya, cikgu, C ni jawapannya 6 kan? Okey, kenapa jawapan dia bukan 6? Kan ini 6, kenapa yang ini bukan 6? Okey, yang ini segi 4 selari, parallelogram. Okey, segi 4 selari dia tak sama dengan rhombus. Rhombus semua sisi sama. Segi 4 selari dia sama macam segi 4 tepat. Yang bertentangan sahaja yang sama. So dia bukan 6 km. So sama ada kamu gunakan teorem Pythagoras ataupun formula jarak, boleh. Dapat berapa ni? Dapat 5 km. Okey, soalan D, persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dan klinik. Okey, so 3 step tadi. Apa dia? First buat apa? Cari M. Yang kedua cari C. Yang ketiga tulis persamaan. Okey, M. Boleh tak dapat M dekat klinik dengan sekolah? Boleh, sebab maklumat dia lengkap. Okey, so kita akan dapat negatif 4/3. Kemudian nak cari M, nak cari C, kita gantikan koordinat X dan Y. Nak pilih yang mana? Klinik, restoran, rumah ataupun sekolah? Kita nak cari persamaan sekolah ataupun klinik. Okey, bermaksud kita hanya pilih sama ada klinik atau sekolah. Okey, saya pilih klinik. So dapat C berapa? 20/3. Kalau kamu pilih sekolah pun akan dapat C yang sama juga. Okey, so last kali kita tulis balik. Y sama dengan negatif 4/3X tambah 20/3. Selesai. Okey, so sekarang pun dah pukul 10.04. So kita akan rehat dulu sampai pukul 10.30. So makanan ada disediakan di luar. Jadi siapa yang yang nak ke toilet boleh ke toilet. Kita mula balik pukul 10.30. Okey, boleh.